Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita masuk kepada tajuk gelombang bunyi. Okay, yang pertama kita akan belajar berkenaan dengan ciri gelombang bunyi. Okay, ini adalah ciri-ciri gelombang bunyi. Okay, gelombang bunyi dia merambat dengan kelajuan yang berbeza. Okay, merambat ciri yang pertama merambat dengan kelajuan berbeza di dalam medium yang berbeza. Okay, apa itu gelombang bunyi? Okay, gelombang bunyi ini adalah dia terhasil disebabkan oleh getaran. Okay, getaran sesuatu objek. Okay, satu objek bergetar menyebabkan udara udara jadi termampat dan merenggang. Okey, dia akan menggetarkan udara. Okey, jadi gelombang bunyi tenaga yang terhasil daripada getaran objek itu menghasilkan bunyi. Jadi gelombang bunyi ini adalah terhasil akibat getaran sesuatu objek. Contohnya bunyi yang paling senang sekali adalah suara. Okey, bunyi. Okey, bunyi yang dihasilkan oleh mulut kita. Okey, bukan oleh mulut, oleh peti suara. Okey, bila kamu bercakap, cuba letakkan tangan di bahagian leher. Okey, bila kamu bercakap, kamu cuba bercakap dan letakkan tangan di jari di bahagian leher. Okey, kamu akan rasa bahagian dalam iaitu peti suara dia bergetar. Okey, bergetar dan menghasilkan bunyi. Okey, jadi itu adalah bagaimana bunyi dihasilkan. Apa lagi contoh? Okey, contohnya adalah drum. Okey, drum. Okey, drum berbunyi apabila dia diketuk. Jadi apa? Drum tu panggil apa tu? Yang macam kain tu. Okey, dia akan bila diketuk dia akan bergetar. Jadi itulah yang menghasilkan bunyi. Okey. Jadi yang pertama, ciri gelombang bunyi yang pertama adalah merambat dengan kelajuan berbeza di dalam medium yang berbeza. Okey, bila dalam medium yang berbeza, gelombang bunyi akan bergerak dengan laju yang berbeza. Contohnya adalah udara, bukan, kelajuan bunyi di udara, di dalam air dan juga dalam keadaan berpejal. Okey, dia merambat dengan kelajuan yang berbeza. Okey, sebab mediumnya juga berbeza. Okey, yang kedua adalah boleh dipantulkan. Okey, apa itu maksudnya boleh dipantulkan? Okey, ini contoh yang paling senang saya nak sebutkan di sini adalah gema. Okey, gema. Bila kamu berada di dalam hall yang kosong ataupun di dalam gua tak pernahlah kamu pergi dalam hall yang kosong, dalam dewan yang kosong, kamu akan dengar bunyi gema. Okey, bila kamu menjerit, kamu akan dengar bunyi gema. Gema itu terhasil apabila bunyi yang dihasilkan dipantulkan semula. Okey, itu adalah contoh bunyi boleh dipantulkan. Okey, jadi bunyi apa saja bila dia bertemu dengan objek legap, okey, dia akan terpantul. Okey, yang ketiga, bunyi memerlukan medium untuk perambatan. Okey, maksudnya di sini apa? Okey, bunyi tak boleh merambat dalam keadaan vacuum. Kenapa? Dalam vacuum tak ada apa-apa zarah, tak ada medium dalam vacuum. Jadi bunyi tak boleh bergerak dalam vacuum. Jadi jika kita letak objek ataupun lebih senang kalau di angkasa lepas, di tempat yang tak ada vacuum, tak boleh nak bercakap. Kamu bercakap tapi bunyi itu tidak sampai. Okey, bunyi itu tidak sampai sebab tak ada medium untuk membawa tenaga yang dihasilkan. Okey, diserap oleh permukaan yang berbeza. Okey, kalau dinding, dia akan memantulkan bunyi, tetapi objek yang lembut contohnya seperti bantal, tilam, langsir. Okey, itu adalah objek-objek yang ataupun permukaan yang menyerap bunyi. Jadi kalau rumah baru, okey, bila kamu masuk rumah yang baru, okey, rumah yang kosong, tak ada perabot, tak ada langsir ataupun semua, kamu akan dengar bunyi gema. Okey, tapi bila kamu dah pindah masuk, dah pasang langsir, letak perabot yang lembut, jadi semua itu adalah objek yang boleh menyerap bunyi. Jadi tidak akan berlaku lagi gema. Okey, berbanding rumah yang kosong. Okey, itu adalah ciri-ciri gelombang bunyi. Jadi untuk yang tadi, bunyi memerlukan medium untuk perambatan.
Okey, bunyi ini adalah gelombang membujur. Okey, merupakan gelombang membujur dan kita tak nampak sebab bunyi, suara tak bunyi. Okey, kita tak nampak tapi bunyi ini merupakan gelombang membujur. Okey, bunyi dia dapat merambat melalui medium seperti udara, cecair dan pepejal. Okey, tadi saya dah beritahu dia boleh merambat melalui udara, cecair dan pepejal tapi tidak boleh merambat melalui vacuum. Kalau tak ada medium, dia tak boleh merambat. Dia memerlukan medium. Jadi tanpa medium, gelombang bunyi tidak boleh merambat. Okey, jadi bunyi ini memerlukan medium untuk perambatan. Okey, kalau di sekolah, okey, kita boleh buat eksperimen. Kita letakkan loceng di dalam balang, okey, dalam balang dan kita on loceng tersebut, kamu akan dengar bunyi loceng. Kemudian balang tersebut kita akan sedut keluarkan udara sehingga dia menjadi vacuum. Jadi makin lama kamu akan dengar bunyi loceng dalam balang itu semakin lama semakin perlahan dan akhirnya berhenti. Okey, bila kita sedut keluar udara, okey, dia menjadi perlahan sebab bilangan molekul yang ada dalam tu dah berkurang. Jadi makin lama molekul udara dalam tu dah dikeluarkan sampai habis dan dia menjadi keadaan vacuum, itulah di mana kita tak dengar dah bunyi loceng. Okey, kan kita lihat contoh perambatan. Okey, dua orang angkasawan tidak dapat mendengar sesama sendiri sebab bunyi tidak dapat merambat melalui vacuum. Jadi angkasawan yang di angkasa lepas dalam keadaan vacuum, udara oksigen pun tak ada. Jadi dia akan memakai pakaian macam ni. Dia akan membekalkan oksigen dan sebagainya. Jadi kalau dia bercakap, dia tak boleh dengar. Dia memang tak boleh bercakap. Dia menggunakan bahasa isyarat sahaja. Okey, sebab dia di angkasa lepas tak ada vacuum. Sorry, tak ada vacuum pula, tak ada medium. Jadi bila tak ada medium, dia akan terapung-apung jugalah, dia tak ada graviti. Okey, jadi bila tak ada medium, dia tak boleh bercakap, dia tak boleh dengar. Dia boleh bercakap tapi dia tak, yang orang lagi satu tak boleh dengar dan dia sendiri pun tak boleh dengar. Macam kita, kalau kita bercakap, kita boleh dengar. Okey. Bila dalam keadaan vacuum, kita bercakap pun kita tak boleh dengar. Sebab ialah gelombang bunyi tu tak boleh merambat dalam keadaan vacuum. Okey, untuk ikan lumba-lumba pula dia mengeluarkan bunyi dalam air. Jadi dalam air gelombang bunyi bergerak lebih cepat berbanding udara. Ini kita akan pergi lebih lanjut nanti. Okey, ikan lumba-lumba mengeluarkan bunyi yang bergerak dengan cepat melalui air berbanding udara. Dalam air dia bergerak lebih cepat. Bunyi ini bergerak lebih cepat. Okey, medium mempunyai kelajuan berbeza dalam medium yang berbeza. Okey, bukan medium. Salah, ini bukan medium. Ini bunyi. Bunyi mempunyai kelajuan yang berbeza dalam medium yang berbeza. Okey, gelombang bunyi bergerak dengan kelajuan berbeza dalam 3 keadaan. Okey, dalam 3 keadaan ni yang kita jumpa di muka bumi lah. Memang ada di muka bumi ni memang ada 3 jenis medium ni je. Iaitu pepejal, cecair dan juga gas. Jadi bunyi bergerak dengan kelajuan yang berbeza dalam ketiga-tiga jenis keadaan ini. Okey, dalam 3 medium ini bunyi bergerak paling cepat dalam medium pepejal. Sederhana cecair, lambat dalam gas. Okey, yang paling cepat dalam pepejal, sederhana dalam air dan paling lambat dalam gas. Okey, kenapa? Okey, kenapa kita lihat di sini? Bunyi dirambatkan ataupun bergerak dengan pemindahan getaran bunyi dari satu zarah ke zarah yang lain. Jadi, bunyi ini dia bergerak ataupun kita panggil merambat. Kalau gelombang kita tak panggil bergerak, kita panggil merambat. Jadi, bunyi merambat dengan cara dia memindahkan getaran bunyi ataupun tenaga yang terhasil daripada getaran bunyi itu dari satu zarah ke zarah yang lain. Jadi, dia pindah macam pas. Okey, kamu pas kepada kawan yang sebelah. Jadi kalau kamu dengan kawan kamu duduk sebelah kawan, lebih dekat, kalau lebih senang kamu nak pas. Okey. Jadi kalau kawan kamu jauh dalam keadaan contohnya jarak 1 meter, kamu nak pas barang itu lambat. Okey, lambat untuk kamu paskan barang. Okey, jadi ini analogi yang saya buat untuk menunjukkan dalam pepejal bunyi bergerak lebih cepat. Jadi kalau kamu duduk dekat, kamu nak pas barang itu lebih cepat. Okey, berbanding bila kamu dengan jarak jauh. Okey. Jadi bunyi dirambat dengan cara pemindahan getaran bunyi dari satu zarah ke zarah yang lain
yang bersebelahan. Dia sebelah, dia tak boleh baling ke sebelah sana, tak boleh. Dia mesti bersebelah-sebelah-sebelah. Okey. Susunan zarah pepejal lebih rapat berbanding cecair dan gas membolehkan getaran bunyi dipindahkan dengan lebih cepat. Okey, ini saya dah terangkan tadi. Jadi, kita lihat susunan zarah dalam pepejal ini lebih rapat. Jadi, getaran bunyi juga dapat dipindahkan dengan lebih cepat. Jadi, bunyi bergerak lebih cepat dalam lebih laju dalam pepejal. Cecair pula dia ada sedikit ruang. Jadi, dia lebih perlahan daripada pepejal. Kemudian dalam gas ataupun dalam udara jaraknya sangat besar. Jadi dia paling perlahan. Okey, jadi ini paling laju, ini yang kedua, ini yang ketiga paling perlahan. Okey, kita lihat ciri yang seterusnya, bunyi boleh dipantulkan. Okey, bunyi boleh dipantulkan apabila bunyi terkena pada permukaan objek yang keras. Okey, dan bila dia kena permukaan objek yang keras, dia akan terpantul. Contohnya, batu, simen, kaca dan apa sahaja objek yang keras. Okey, jadi bila kita ada sumber bunyi kena pada objek yang keras, dia akan terpantul semula. Yang ini adalah bunyi asal. Okey, bila kena dia akan terpantul. Jadi yang titik putus-putus ini adalah bunyi yang dipantulkan yang kita panggil gema. Okey, ini contoh dalam rumah yang kosong. Saya dah berikan tadi contoh rumah yang kosong. Jadi, seterusnya bunyi boleh diserap. Kalau objek yang keras, okey, dia akan menyerap, dia akan memantulkan bunyi. Tapi objek yang lembut, okey, permukaan yang lembut akan menyerap bunyi. Okey, jadi langsir contohnya, saya dah bagi contoh langsir tadi. Langsir mempunyai permukaan yang lembut, dia akan menyerap bunyi di pentas. Kalau pentas, selalunya pentas dia akan letak langsir. Okey, supaya bunyi ini boleh diserap oleh langsir supaya tidak menghasilkan gema. Okey, kalau bilik rakaman, okey, dia akan letakkan bahan yang lembut untuk menyerap bunyi. Jadi dinding-dinding ini diletak dengan bahan yang lembut untuk menyerap bunyi. Sama juga dengan bilik karaoke. Okey, bilik karaoke, dia akan letakkan permukaan yang lembut untuk menyerap bunyi yang terhasil oleh bilik tersebut. Okey, boleh faham? Okey, jadi itu sahaja untuk pagi ni.